Saya memang dah sedia. Kalau Uh, kita tengok daripada segi peserta, kita dah ada 134. 134 lah lebih kurang. Okay. Uh, kita kalau ikut jadualnya memang start pukul 9 tepat Yes, 9 pagi. pukul Okay. 9 tepat. Lepas tu kita boleh share itinerary tak? Okay, boleh. Sekejap ya. Saya sharekan itinerary kita pada hari ini. Okay. Alright. Kalau kita lihat hari ini kita akan bermula taklimat oleh Engineer Khadijah. Itu taklimat khusus bagi gerbang nilai kosong. Iaitu pada jam 10.30 pagi selama 15 minit dan kita akan mula semula dengan hands on pukul 10.45 pagi dan pembentangan hasil hands on tu pada pukul jam 12 tengah hari. So kita punya target hari kita akan habis pada jam 1 tengah hari. Okay, sebelum kita sama kita semoga Pancasila diberkati pada ini. Ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, selamat kembali kepada tuan-puan ke khusus hands-on inisiatif value add entry kepada pegawai kader JKR. Okey, hari ini kita sekali lagi kita akan sambung lagi sesi semalam di mana kita akan kita hari ini memang fokus kepada gerbang nilai kosong. Okey, taklimat pada hari ini akan disampaikan oleh Engineer Khadijah dan juga bagi sesi hands on akan bersama-sama facilitator Engineer Muhammad Darus, Engineer Khadijah dan juga Tuan Haji Aidi. So sekarang pukul 8.59 pagi. Suka saya ingatkan di ruangan chat nanti memang time to time saya dan juga pembantu saya Amirul akan sama-sama share link pautan untuk kehadiran dan juga pautan untuk nota pada hari ini. Ya, so dengan ini saya menyerahkan sesi kita kepada Engineer Khadijah. Dipersilakan. Biar dulu dia punya itinerary tu. Okay. Itinerary tu saya rasa saya nak buat sedikit adjustment lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat pagi kepada semua sahabat-sahabat saya sama ada di dalam JKR, pasukan task force ataupun kader-kader kita yang kita santuni sebenarnya pada khusus kali ini lihat kepada kita punya itinerary pada hari ini. Kita bermula pada pukul 9 pagi. Itu bagi anda dan berehat 10 setengah. Saya melihat kepada rehat kemanalah nak rehat tu tak berapa sesuai, so saya panjangkan kepada pukul 11 lah sesi jam dan untuk hands on lah, maksudnya pukul 9 saya akan bermula pada hari ini dan secara praktikalnya saya adjust kepada 30 minit untuk tuan-tuan dan puan-puan pergi ke tandas, mungkin minum sekejap kan, secara praktikalnya lah, walaupun kita tak menyediakan makan dan minum, tapi secara psikologinya kita pun nak pergi ke sana sini, nak ke tandas, so saya bagi lebih lah daripada waktu yang diperuntukkan di situ. Dan pukul 11 kita mula dengan kita punya penerangan daripada Hadi, berkenaan Engineer Hadi, pembantu saya, berkenaan dengan template hands on gerbang nilai kosong yang telah kita bangunkan. Terdapat dua jenis iaitu untuk projek jajaran dan untuk projek untuk projek bangunan ataupun projek setempat, projek locality yang satu tempat je lah yang ada koordinat.
lepas tu kita pembentangan ni pembentangan dan perbincangan lah, lebih kepada pembentangan dan perbincangan lah. Suka saya mengatakan bahawa orang yang telah kita bangunkan, borang semakkan yang telah kita bangunkan ini adalah di peringkat awal lah, maksudnya it's not too rigid, dan sebenarnya untuk jangka masa panjang mungkin boleh dibangunkan borang semakkan yang bersesuaian dengan bisnes ataupun projek masing-masing dibagi setiap kementerian, memandangkan kita harus faham bahawa setiap kementerian mempunyai projek yang nature-nya berbeza, dan bila nature-nya berbeza, bersifat unik, so mungkin borang semakkan itu ada sedikit pengubahsuaian yang perlu dilaksanakan untuk menyesuaikan dengan keadaan inilah, keadaan pelaksanaan projek tuan-tuan dan puan-puan semualah, dan itu lebih bersesuaian lah. So sekarang kita telah berada di 9 minit. Kita pergilah kepada kita punya taklimat khusus berkenaan dengan inisiatif gerbang nilai kosong. Boleh tolong sharekan ni. Okay. Saya nak tanya, nampak tak slide ni semua orang? Sebab apa semalam saya dimaklumkan ada sedikit masalah teknikal mana slide tak nampak waktu saya share tu. So saya tanya hari ni semua nampak ke slide ni? Nampak. Okay, nampak. Nampak Okey. Engineer Khadijah boleh mulakan lah. Terima kasih urus dia dan multipurpose lah Encik Puan Nurizan di atas komitmen untuk mengendalikan kursus kita, menyantuni kader-kader kita yang kita kasihi lah semua ya. Hari ni jumpa lagi saya, semalam dah jumpa, hari ni kita jumpa lagi. Rasa rindu nak bekerja dengan sebagai kader ni sebenarnya, tapi rezeki saya diturunkan di sini, dan berdoalah untuk satu hari nanti saya bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk tugas sebagai kader semula dan melaksanakan gerbang nilai kosong ini, melaksanakan BAE di peringkat kementerian untuk mencapai hasrat kita punya KPKR dan seterusnya semua orang lah di dalam pembangunkan infrastruktur negara ya. Suka saya mengatakan revision sikit BAE. BAE ada 3, iaitu ACAD, Acquisition Categorization. The first thing yang kita nak buat sebelum apa-apa pun, kita kena buat kita punya kategori kita punya projek tu, sama ada projek kita ni susah ke, senang ke, mega ke, macam mana mengikut kategorinya. Semalam kita dah belajar, kita kategorikan ACAD kita dulu, kita kategorikan projek kita, ini ACAD. Yang keduanya, setelah kita kategorikan tu, kita nampak ada berapa kategori, 1, 2, 3, 4 dan 5. Untuk ACAD 1 dan 2, kita akan pergi kepada inisiatif yang kedua, iaitu VMS ya, Value Management Strategic, yang akan tuan-tuan buat untuk ACAD di bawah kategori 1 dan 2. Dan untuk ACAD 3, 4 dan 5, kita tidak perlu melalui proses VMS proses inisiatif VMS. Kita terus kepada semakan gerbang nilai kosong lah, iaitu yang pada hari ini. Untuk projek-projek ACAD 1 dan ACAD 2 yang telah pun melalui proses inisiatif kenaan, iaitu ACAD 1 dan ACAD 2, kita buat semakan gerbang nilai kosong adalah lebih mudah, kerana ia akan ada satu soalan sahaja yang akan ditanya, dan sekiranya ia telah melalui proses VMS itu, maka soalan-soalan lain yang selanjutnya adalah tidak perlu diperhalusi kerana ia telah pun dikata dalam VMS punya inisiatif sebenarnya untuk ACAD 1 dan ACAD 2 lah. Okey. Itu secara keseluruhan
saya nak minta faham ataupun minta ingatlah yang VAE ada 3, ACAD, mula-mula kena buat ACAD, lepas tu kita kena buat kalau A1 2 kita kena buat VMS, 3 4 5 kita buat gerbang nilai kosong. Okey, next. Okey, kandungan kita punya khusus pada hari ini. Suka saya mengatakan bahawa kandungan saya ada 4 juga seperti semalam. Yang pertama adalah berkenaan dengan keterangan kursus kita ni sendiri, iaitu objektif kursus kita ni, kumpulan sasaran kita, penyataan masalah kita. Lepas tu kita pergi kepada pendahuluan, latar belakang, pengenalan, tujuan dan punca kuasa. Dan yang ketiga adalah isi kepada keseluruhan apa yang nak disampaikan pada hari ini, yang nak diturunkan ilmunya pada hari ini, iaitu gerbang nilai kosong itu, apa yang kita nak semak, setelah tu semakkan dia, okey, siapa yang nak kena buat, proses semakkan dia, dan borang semakkan yang telah kita bangunkan. Dan untuk borang semakkan ni, saya akan dibantu oleh Encik Hadi untuk menerangkan berkenaan dengan borang ni lah, penggunaannya macam mana dan sebagainya. Dan selepas itu kita akan buat juga sesi kita seperti semalam, kita cuba hands on kan, tunjukkan cara nak gunalah borang tu untuk berdasarkan projek-projek yang kita bagi, projek-projek semalam jugalah yang cuba kita semak dengan gerbang nilai kita ni. Lepas tu rumusan lah. Untuk ini sebenarnya saya suka mewar-warkan di sini bahawa gerbang nilai kosong ini kita dalam usaha membangunkan di dalam sistem e-learning, e-learning EPSA yang boleh dicapai, boleh dicapai oleh semua penjawat awam sedikit masa lagi lah, dalam beberapa bulan lagi. Tahun depan memang definitely dah boleh pakai lah, insyaAllah. Sekarang kita dalam proses dengan vendor untuk bangunkan e-learning untuk gerbang nilai kosong ni lah. Okey, jadinya kalau siapa yang tertinggal ke apa, boleh buka balik dekat e-learning tu lah. Mungkin dalam Januari tu memang dah dimasukkan lah dalam sistem e-learning. Begitu juga dengan untuk ACAD juga saya akan bangunkan perkara yang sama. Kalau rezeki saya ada lagi lah di sini. Kalau rezeki saya masih diturunkan di sini, ACAD akan menyusul untuk dibangunkan e-learning juga untuk dimanfaatkan lah secara berpanjangan. Untuk VMS, tuan-tuan dan puan-puan dah pun berada di dalam kita punya sistem EPSA dan boleh akses lah untuk kalau yang dah terlupa ke kan, dengan apa yang disampaikan semalam, nak buat revision balik, nak tengok VMS tu apa, memang dah ada dalam sistem EPSA lah. Okey, kita pergi next slide. Okey, objektif keterangan khusus kita ni, keterangan khusus ni objektif lah. Objektif dia kumpulan sasar dia siapa dan penyataan masalah lah sebenarnya kenapa kita kena buat gerbang nilai kosong ni lah, untuk semakkan gerbang nilai kosong ni. Okay, next. Okay, objektif kita adalah memperkenalkan inisiatif gerbang nilai kosong bagi tujuan pelaksanaan di peringkat pewujudan projek di fasa pewujudan projek oleh kementerian, jabatan ataupun agensi yang ingin memohon projek tu lah. Sebenarnya gerbang nilai ni bila kena buat? Sebenarnya bila kena buat adalah di fasa pewujudan projek. Masa kita nak minta projek tu, masa receive projek, masa kementerian, agensi tu nak minta projek dengan kita, dia kena buat semakkan gerbang nilai kosong. Dan untuk gerbang nilai kosong ni kita menggunakan kita punya sumber manusia teknikal kita, kader-kader kita untuk membuat semakkan lah apa-apa yang telah dikemukakan oleh kementerian, jabatan, agensi ni kepada projek-projek baru yang mereka nak pohon ke peringkat kementerian, ke peringkat agensi pusat lah. Seperti mana yang telah ditetapkan semalam bahawa perkara ini telah dikuatkuasakan untuk
permohonan projek baru rancangan Malaysia ke-12 rolling plan 3 lah, yang biasanya kita akan pohon pada, kita akan masuk dalam sistem My Project tu start from March. Biasanya kita akan masuk dalam sistem March. Jadinya projek-projek baru projek-projek fizikal yang baru. So kita kena buat semakan gerbang nilai kosong ni untuk dimasukkan ke dalam sistem pada bulan March yang biasanya lah dalam My Project. So next. Okey. Kumpulan sasaran sebenarnya untuk gerbang nilai kosong ni sebenarnya penjawat awam yang terlibat dengan projek di semua fasa pelaksanaan, terutamanya pada fasa pewujudan projek, sebenarnya dia digalakkan untuk tahu, dan adalah lebih baik dia untuk tahu berkenaan dengan semakan gerbang nilai kosong ini. Untuk dia melaksanakan projek dia dengan lebih lancar ke peringkat-peringkat yang seterusnya. Dia adalah merupakan ilmu asas dalam menguruskan sesuatu projek itu pada perspektif kajian, especially untuk sebenarnya untuk projek fizikal lah. At the moment ni memang kita fokus untuk semakan kepada projek fizikal. So dia untuk semua. If you are PTD pun it's a good you to know this. Sangat bagus untuk you ada ilmu ini. Ilmu ini berguna untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk menguruskan projek, walaupun bukan orang teknikal lah, supaya dia punya sync, macam kita punya wave of understanding tu sama di antara orang yang menguruskan projek bukan teknikal dengan teknikal. So dia sebaik-baiknya mereka memahami ilmu yang sama, menggunakan ilmu asas yang sama, iaitu foundation yang sama, sebab ia adalah pengurusan projek. Dia menguruskan projek. Dia teknikal apatah lagi, teknikal memang kena well-versed lah, tapi jangan risau, memang tak susah mana, tak perlu risau, tak perlu apa, sebab benda ni insya-Allah memang boleh dilaksanakan lah. Pendek kata tu macam kalau orang ada degree, insya-Allah bolehlah buat benda ni, tak perlu nak keruk-keruk kepala dengan apa yang kita dah bangunkan, orang semakkan ni semua. Saya berkeyakinan tuan-tuan dan puan-puan semua memang boleh buat semakkan gerbang nilai kosong. Berbanding dengan BMS dia memang mungkin dia ada spesialis, orang-orang yang memang spesialis yang kena kita rujuk. Kalau yang ni dia dah mild, dah diterjemahkan dah diterjemahkan dalam bentuk tindakan, dah difasilitate oleh orang-orang terdahulu. Daripada segi teori tu telah diterjemahkan kepada tindakan, dah dibangunkan tools yang boleh tuan-tuan dan puan-puan guna. Contoh macam ACAD semalam dah dibangunkan calculator ACAD daripada benda tu berbentuk teori, telah diproses oleh orang-orang terdahulu untuk ditranslatekan ke dalam bentuk tindakan dan dimudah cara untuk tuan-tuan gunakan. Begitu juga dengan gerbang nilai kosong. Kalau BMS ni dia memang pakarlah, orang-orang tertentu je mungkinlah boleh buat kan. Dia tak sama. Dia berlainan lah sikit, memang kita kena respect lah benda-benda macam tu kan. So kalau yang ni memang sesiapa pun boleh buat. Kalau orang kata kan, tengok Puan Khatijah tu tak pandai kan, Puan Khatijah tu tak pandai orangnya, boleh buat ACAD, boleh buat GN. So apa pun boleh buat, sebab Puan Khatijah yang tak pandai pun boleh buat. Jadi semua orang boleh buat, insyaAllah. Okay, okay. Penyataan masalah sebenarnya ada masalah yang wujud. Sebenarnya ada masalah yang wujud yang menyebabkan kita kena buat benda ni. Kita kena buat benda ni. Penyataan ialah keperluan mekanisme kawalan. Gerbang nilai kosong ni sebenarnya adalah satu mekanisme kawalan di fasa pewujudan aset. Di fasa pewujudan aset. Di projek ni, di projek tau. Dia kalau ikutkan aset ni dia ada dia pusing tau. Mula-mula dia projek pewujudan aset. Lepas tu dia dah jadi aset. Dia aset, dia ada proses dia balik. Dia pusing balik. Last kali
pelupusan tu yang cawangan pengurusan aset bersepadu daripada benda tu wujud. Bilakah wujud ni projek ni bilakah wujud ni aset tu wujud di fasa projek. Fasa projek tu ada pewujudan, ada perancangan, ada retail bentuk, ada design, lepas tu dia jadi aset. Jadi aset maksudnya contoh kalau bangunan dia dah jadi bangunan. Dia jadi bangunan, dia masuk kepada pengurusan aset. Pengurusan aset ni dia ada lagi lah. Tu yang bahagian pengurusan projek kompleks dengan bahagian pengurusan aset yang di PPA tu kan. Sebenarnya dia circle of asset. Dia pusing penuh macam tu. Dia ada 8 sebenarnya. 4 diuruskan di peringkat pengurusan projek masa nak diwujudkan dan 4 lagi adalah di belakangnya. Sebab itulah cawangan pengurusan aset bersepadu. Sebab tu dia begitu. Sebenarnya dia satu circle, dia satu bulatan begitu. Dia punya circle dia lah. So kita yang ini yang gerbang nilai kosong ni di fasa pewujudan. Masih nak wujudkan tu di fasa first step yang kita nak buat. Disebabkan kerana apa sebenarnya? Disebabkan kerana berlaku masalah-masalah apabila sesuatu projek itu tidak melepasi bagi setiap fasa-fasa yang telah ditetapkan, dia akan menyebabkan fasa seterusnya tidak dapat dilaksanakan dengan lancar. Maksudnya proses kerja kita berulang. Maksudnya sepatutnya dah bagi kepada JKR cangkul is ready but not ready. Tanah is not settled yet. Okey, so kena balik semula. JKR jadi lambat. Gitulah. Tapi ini bukan bermaksud nak melaksanakan ni untuk menyenangkan JKR. Tidak. Sebenarnya untuk menyenangkan semua orang. Untuk memudahkan semua orang. Lepas tu lepas tu sampai kat JKR, so kos secara keseluruhan tidak dibuat dengan elok. Maksudnya tidak meliputi keseluruhan kos yang sepatutnya diconsider as a anggaran. Kita tak nak tepat tapi kita nak anggaran. Macam contohnya macam semalam saya cakap contoh semalam jugalah, sekolah 35 bilik darjah dekat Kajang dengan Pekan Mabur. Dia punya kos memang berbeza walaupun akhirnya outputnya sama iaitu sekolah dengan 35 bilik darjah. So bila sampai kat JKR, Kajang boleh buat, sekolah kat Kajang boleh buat, sekolah kat Mabur tak boleh buat. So apa yang kena buat balik, kita kena proses semula. Proses kerja berulang semula, pulangkan balik, kos tak cukup memang tak boleh buat. Lepas tu maka pindaan pun berlaku, notice of change pun berlaku. So benda-benda tu kita tak nak kata zero notice of change, zero VO. Definitely kita tak boleh cakap macam tu tapi tak maulah kalau boleh, kalau VO tu tak payahlah sampai ke Kementerian Keuangan punya level, sampai KPKR saja dah memadai. Maksudnya tak perlu sampai, maksud saya kalau ke Kementerian Keuangan, which is dah amount dia dah banyak kan, dah more than 1 million kan, dah melampaui hak kuasa KPKR. So kalau ada VO pun boleh diselesaikan di peringkat KPKR saja, tidak perlu dibawa ke MOF. Maksudnya begitulah. Lepas tu kefungsian tidak dipenuhi. Kadang-kadang bila kita nampak kos dia tak boleh nak buat as what you want. As what you want sebab kos tidak mencukupi. Ada kadang-kadang yang terpaksa kita cut the scope. Okay? Bila kita cut the scope, itu akan menjadi kefungsian tidak dipenuhi. Kefungsian asal objektif untuk projek tu tak dipenuhi. Contohnya macam contoh sekolah tu kita nak buat jalan, kita nak buat lebuh raya, tapi kita memang nak buat dengan R&R. Tapi sebab kosnya tak cukup lah daripada asal ni, kita nak pusing balik, dia tak jadi lambat kan. Of course lah jadi lambat, tak apalah, kita buat jalan. Dia punya kawasan rehat ni kemudian. Jadinya kefungsian tu tak dipenuhi secara menyeluruh. So tak ada tempat berehat. So, of course daripada segi engineering dia tak memenuhi lah dia punya requirement as orang yang memandu, yang memerlukan rehat dan perlu disediakan tempat berehat, tapi tak ada. Maksudnya kefungsian tu tak dipenuhi sepenuhnya, kos tak cukup and terpaksa potong kos.
kos, tak terpaksa potong skop sebab kosnya cuma segini yang sampai kan. So benda-benda tu kita tak nak lah. Lepas tu terpaksa tangguh, adalah benda-benda yang terpaksa kita sacrifice to make sure benda tu terpaksa dijalankan juga yang menyebabkan kefungsian itu tidak dipenuhi secara penuh. Lepas tu of course bila kita dah tak cukup semuanya, terpaksa kita balik semula kepada kementerian untuk kita buat balik proses ni semua, NOC, VO, and I face all the project. Saya ada pengalaman berhadapan dengan masalah pewujudan projek yang tergesa-gesa dan lahir dan akhirnya VO melambat-lambat. Okey, saya juga ada ada beberapa projek yang dikendalikan secara berhati-hati, cermat oleh orang-orang yang terdahulu, projek berskala besar, berimpak besar yang diuruskan di pasal pewujudan projek ini secara berhati-hati, slow and steady. Ada satu projek tu masa tu saya J3, projek bilion, memang besar. Saya kecil je lah masa tu. J3 kita tak tahu, kita ikut je bos kita Cina tu ke mana-mana kan. Dia sangat dia bermula pada tahun 90-an. Dia punya pasal pewujudan projek tu bermula dengan kajian the shortage of the water. The shortage of the water, the country of Malaysia, master plan. Lepas tu dia hati-hati sampai tahun saya masuk JKR adalah tahun 2003. Sampai kat situ masuk 2003. Masa saya ambil tu konsep dia dah ada konsep. Konsep dia dah ada. Lepas tu pengambilan balik tanah almost 70% dah settle. Pada tahun 2003 tu saya masuk. Pada 2003 saya masuk almost 70% PBT dah habis. So 2003 saya buat projek tu sampai the end of 2006 saya kena balik semula ke JKR. Saya kena JKR 2006. Japanese Bank dia pinjaman luar. Tak, saya nak mengatakan bahawa pewujudan projek ni perlu diberi penekanan yang berhati-hati dan cermat kerana ada projek yang dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu yang berimpak besar, yang dibuat secara berhati-hati di peringkat pewujudan projek yang menyebabkan projek itu successful dan mudah dan lancar di peringkat yang seterusnya. Selepas tu 2006 saya keluar dari JKR, PBT selesai dan March 2006 kita dapat pinjaman daripada Japanese Bank for International Cooperation untuk pelaksanaan projek ni. So 2006 saya balik dan bila dah dapat fund daripada Japanese Bank for International Cooperation, projek tu pun mula untuk proses perancangan. Dia move to pasal perancangan dan mereka pun melantik konsultan daripada overseas semualah. So saya terlibat sehingga penubuhan pasukan penulisan projek itulah yang kaki tangan JKR lah. Saya terlibat dengan penyediaan kita kerja itulah. Sampai tu saya punya penglibatan sampai dapat duit. So bila dia masuk ke situ, PBT selesai. So dia masuk ke pasal pembinaan dalam tahun 2000. Berhati-hati. PBT selesai tahun 2006 dua orang tak silap saya masuk ke tapak 2009. Masuk ke tapak 2009 maksudnya everything memang dah okey. Kita dah berhadapan dengan masalah-masalah orang asli. Kita datang kat dia orang asli ni kan, dia tanya kita bawa modul, kita ganti rumah dia dengan rumah baru, lepas tu kita letak modul kereta, dia tanya dia dapat kereta ni juga ke dia, kalau dia setuju pindah sebab tanah dia kena tenggelam dengan air kan, kena empangan kan, kena terlibat dengan projek ni, dia kena pindah kan. So all this process dah tak ada, messy proses yang orang angkat banner tu semua dah dilalui dengan begitu tenang sekali, dan masuk ke masa pembinaan tu memang projek tu berjalan dengan lancar, memang sangat successful dan tidak memberikan tekanan kepada orang-orang yang terlibat dengan pelaksanaan projek tu. Okey, itulah saya menyatakan bahawa perlunya pasal pewujudan projek ni diberi penekanan untuk dilaksanakan secara
berhati-hati, cermat dan bagi sedikit masa dan tidak tergesa-gesa. Okay, next. Okay. Pendahuluan, saya ada latar belakang, pengenalan, tujuan dan punca kuasa. Sebab saya ada sampai 10.30 tu, jadi saya panjangkan sikit. Okay, next. Okay, latar belakang latar belakang GN0 ni, latar belakang dia sebenarnya ia adalah merupakan adaptasi dari hasil kajian Office of Government Commerce OGC UK berkaitan dengan penambahbaikan penyampaian projek utama projek-projek mega mereka lah. Lepas tu kajian gerbang nilai OGC ini diperoleh daripada laporan 1996 lah, perolehan awal version ni yang ditubuhkan oleh OGC lah. Itu di peringkat sana lah, peringkat di luar di luar lah, masa awal pewujudannya bermula di luar daripada Malaysia lah maksud saya. So ada kalau kita ingat dulu kita ada Procom kita ada Procom, sekarang kita dah ada Procom tu jadi kecil sikit. Dia jadi daripada ulas sawa kepada ulas lidi lah, iaitu PPK, daripada cawangan kepada bahagian pengurusan projek kompleks, dah kecil sikit lah. So saya pernah berada di tempat yang ulas sawa tu, dan saya pernah sekarang saya berada di Procom yang dah jadi ulas lidi ni. Okay. So proses tu saya melaluinya pada dulu ada orang dihantar ke Australia, orang JKR dihantar ke Australia untuk memperbaiki sistem pengurusan projek kita. Dan ini adalah salah satu merupakan salah satu perkara yang dibawa daripada Australia. Dia orang pergi Australia, dia orang belajar benda-benda ni, dia orang bawa balik ke Malaysia. Dia orang bawa balik ke Malaysia, dia orang fikir. Lepas tu di Jabatan Kebijakan Nilai Malaysia, gerbang nilai pertama kali diperkenalkan pada rancangan Malaysia ke-10. Okey, saya masuk ke Procom yang besar tu dulu adalah pada akhir tahun 2009 saya dapat 48. Masa tu saya terlibat dengan penyediaan kertas kerja untuk permohonan projek baru rancangan Malaysia ke-10 untuk projek jalan. Masa tu saya di HOPT jalan. Saya sediakan inilah kertas kerja untuk rancangan Malaysia ke-10 untuk projek-projek di negeri Kelantan dan Terengganu. Saya siap aja saya punya paperwork tu, saya dapat promotion to B48 ke Procom. Jadinya tahun 2009 iaitu RMK10. Saya masih ingat lagi RMK10. So bila saya masuk tu, RMK10, benda ni pun diperkenalkan kepada kita lah, kepada JKR setelah dia orang belajar jauh-jauh tu kan, dibawa, dipikir. Lepas tu diperkenalkan lah kepada RMK10. Lepas tu di dalam JKR ini gerbang nilai wajib, semakan gerbang nilai ni wajib dilaksanakan kepada semua projek yang melebihi 500,000 ke atas bagi memastikan kejayaan pelaksanaan keseluruhan projek JKR lah, maksudnya melalui proses tu lah. Dia dimasukkan ke dalam sistem skala Tapi suka saya mengatakan bahawa gerbang nilai yang dilaksanakan oleh JKR adalah fasa-fasa seterusnya, iaitu GN1, gerbang nilai 1, gerbang nilai 2, gerbang nilai 3. So maksudnya dia telah masuk ke dalam fasa perancangan. So jadinya semakkan yang sebelum, iaitu sebelum fasa perancangan itu, iaitu pada fasa pewujudan projek itu tidak dilaksanakan. Dan ini adalah usaha kita untuk melaksanakan, untuk mengembangkan gerbang nilai kosong ini yang seharusnya dilaksanakan di fasa pewujudan projek. Sebab tu dia nama dia gerbang nilai kosong. Kalau di JKR bila dah masuk fasa 1, dia dah gerbang nilai 1. Gerbang nilai 1 di fasa perancangan. Maksudnya perancangan dah okey, dah ni baru masuk ke gerbang nilai 2, fasa seterusnya lah. So untuk fasa pewujudan projek memang kita tak ada lagi, dan inilah sebab apa kita tak buat lagi. Sebab JKR memang tidak terlibat dengan pewujudan projek. JKR adalah executing agency, agensi yang melaksana. Agensi yang melaksana.
So gerbang nilai adalah merupakan yang perlu dilaksanakan, gerbang nilai kosong adalah perlu dilaksanakan kepada fasa pewujudan projek. So disebabkan kerana ada benda-benda asas lah yang akan dikira nanti, apa itu gerbang nilai kosong semua tu yang menyebabkan akan senangnya proses. Sebab tak guna juga kita buat semakan gerbang nilai kan satu ni, sebenarnya kita semak tapi sebenarnya yang kosong ni tak lepas lagi. Jadinya dia akan pusing balik, dia akan patah balik ke projek tu balik, ke kementerian balik projek tu. Jadi lambat. So next. Okay. Ia adalah merupakan metodologi jaminan semakan singkat je, semakan singkat. Untuk the first one adalah untuk menilai, iaitu projek menilai projek berkenaan dengan objektif yang ditentukan dalam fasa pewujudan projek. Maksud objektif, menilai lah berkenaan objektif yang ditentukan di fasa projek tu. Kita nak, sebenarnya kita nak semak objektif dia jelas. Maksudnya skop dia memang dah jelas lah, apa yang kementerian nak, apa yang diorang mahu, tu dah memenuhi objektif yang spesifik, boleh diukur, measurable, achievable, boleh dicapai, realistik. Maksudnya real, memang tak ada, memang clear lah, real memang boleh capai dan dengan masa yang telah ditetapkan. Maksudnya kalau kita cakap sekolah ni kita nak buat, contohlah saya tak pernah buat sekolah sebenarnya, kita nak buat dalam masa 12 bulan contohnya kan, 10 bilik darjah kan, 12 bulan kita memang bolehlah buat sebab projek ni kat Kajang aja. Tapi kalau projek macam tu juga dekat pulau, memang tak boleh. Maksudnya memang realistik, macam spesifik sekolah tu kat mana, memang kat sini. Berapa bilik darjah? 10. Berapa lama? 10 bulan. Kat mana? Kat Kajang. Okey, 10 bulan dekat pulau. Memang tak boleh lah. Maksudnya it's not realistic. You punya objektif nak membina 10 bilik darjah tu memang tak realistik untuk dilaksanakan dalam masa 10 bulan. Jadinya we try to facilitate, we try to melihat bahawa objektif yang ditentukan itu adalah very specific, achievable, measurable, realistic with a time base. Itu pengurusan projek lah. Sebenarnya pengurusan projek untuk menetapkan skop tu, dia objektif dia mesti jelas macam tu kan. Dia ada ilmu-ilmu lain lah selain daripada yang GN0 ni yang saya cuba kongsikan lah daripada apa-apa yang saya dapat zaman-zaman kegemilangan Prokom dulu lah. Lepas tu mempersiap langkah awalan berkaitan dengan isu penghalang atau kekangan yang mungkin memerlukan tindakan pembetulan. Maksudnya mempersiap dia sebagai langkah awalan untuk kita tengok isu-isu atau kekangan. Maksudnya kalau kita tahu kita nak buat kat tempat tu kan, kita nampak kita tengok kita tengok macam tempat tu memang tak sesuai. Maksudnya lebih baik kita buat kat tempat lain. Jadinya nak mengurangkan risiko-risiko tu kita kena tengok dulu. Langkah awalan lah, kalau kita dah tengok memang tak ada jalan masuk semua kan, kita fikir balik. Kalau kita buat ni risikonya apa? Memang risikonya memang lewat lah. Kita nak buat tu tanah paya sebenarnya. Kita tengok projek ni, kita tengok tak paya. Kalau tak paya, you punya treatment untuk buat daripada nak buat bangunan tu sendiri. So kos-kos tu lebih besar daripada kos ni. Berbaloi ke saya nak buat kat paya ni? The risk tu. Maksudnya kita fikir balik semula. Jadi tak adalah nanti bila dah sampai JKR baru kita tahu rupanya ni kat paya. Lepas tu dan lah kat paya. Soil treatment untuk maintain tak diambil kira. Tu yang jadinya kadang-kadang JKR ni mahal. Bayar JKR dah mahal kan. Jadi tak sama. Macam semalam bila kita bagi kat JKR puan, harga dia tak sama. JKR jadi mahal. Bukan sebenarnya JKR setelah melihat benda tu untuk ditranslatekan untuk menjadi realitinya di mana, dan dia melihat bahawa perkara-perkara ni tidak diambil tahu. Dia peringkat itu jadinya kos kurang tu yang pusing balik. Kemudian JKR lambat. Macam itulah.
dia punya cerita dia lah. Tapi tak adalah kita nak kata nak senangkan dia, tapi tak nak memudahkan semua. Kalau lambat pun jadinya semua orang tak suka kalau lambat. MOF sendiri pun tak suka kalau lambat sesuatu proses. Lepas tu mengesahkan projek tersebut sedia untuk ke peringkat seterusnya. Maksudnya kalau dia di peringkat kementerian tu kita dah selesai daripada aspek daripada kos yang menyeluruh, daripada brief projek yang memang dah lengkap, memang you all dah firm memang you all dah firm nak buat projek tu, memang dah firm. Macam saya pernah ada projek yang saya kendalikan yang asalnya di alignment lain, di asalnya jalan baru, and suddenly will be moved to another alignment yang jadi jalan naik taraf. Memang design untuk jalan baru ni dah prelim dah buat prelim design, so suddenly they change. Maksudnya objektif tu bertukar daripada jalan baru kepada jalan naik taraf. Dia shift dia punya alignment tu ke sebelah sana, yang maksudnya objektif yang asal tu prelim tu dah bayar consultant, and we have to start again with the new alignment. So memang jadinya drag dan akhirnya dah berapa kali lah tak siap lagi. Boleh siap lah tahun depan awal siap. Patutnya bulan siap lah. Itu penting benda-benda macam tu penting lah. Kita tak mahu benda tu berlaku semula lah di peringkat kita tu. Okay, next. Okay. Gen Zero adalah bertujuan untuk menilai dan mengesahkan sesuatu projek melalui soalan-soalan dan bukti tertentu yang bertujuan untuk memastikan daya maju, iaitu viability, kesediaan dia dan strategi pelaksanaan sesuatu projek agar dapat diperlakukan di peringkat seterusnya. Maksudnya kita ni gelombang nilai ni kita semak tu, kita nak tengok daya maju dia tu, daya maju dia memang berdaya dah berdaya maju lah untuk dilaksanakan, memang dah ready lah dengan memang dah ready lah untuk dilaksanakan, dan strategi pelaksanaannya tu memang dah jelas. Ini adalah bagi mencapai sasaran projek daripada aspek skop, kos dan masa. Maksudnya skop memang kita nak mensasarkan lah, macam saya cakap tadi. Kalau skop at the end bila kita kena potong, kita potong skop, dah tak memenuhi keperluan kan, so kita tak nak. Kita nak skop tu memenuhi keperluan, kos tu menyeluruh, masa tu kita tak lewat, kita boleh tak ada EOT kan. Kalau bukanlah tak ada EOT, minimum EOT tak sampai bertahun-tahun. Maksudnya macam tu, daripada segi masa tu dapat diuruskan dengan baik lah. So perjanjian kita tu jadi lebih elok lah. Macam masa kan, you dah janji ni tapi you tak siap juga. Sebenarnya ada benda-benda lain. So benda skop, kos dan masa ni kita dapat uruskan dengan baik. Okay, saya berkongsi satu masa dulu saya pernah bekerja sekejap dekat ICU. Lepas tu ICJPM, dia orang ni buat PIR sebelum sesuatu projek baru masuk. Dia orang projek implementation readiness. Dalam projek implementation readiness ni saya terlibat untuk tahun 2019. Masa tu dia buat untuk 2019. Data yang dikaji adalah data tahun 2018. Daripada data yang dikaji adalah 2018. Salah satu dapatan yang diperolehi daripada kajian PIR ni, mereka mendapati bahawa hanya 40% sahaja peruntukan yang diluluskan untuk pelaksanaan projek tahun 2018 dapat dibelanjakan. 60% lagi tak dapat dibelanjakan. Okey. Kalau kita kata okey tak apalah kan, tak dapat dibelanjakan, nanti kita bawa je lah tahun depan, apa masalah dia? Itu pada perspektif kita pada perspektif kita. Saya juga pernah bekerja di Kementerian Keuangan setahun lebih saya kat situ, masa saya dah due untuk 52. Mereka sebenarnya kalau memperuntukkan kita RM100, mereka mengharapkan RM100 itu dihabiskan. Maksudnya bukan dijolikan, tidak. Maksudnya RM100 itu sampai kepada rakyat dan berputar menjadi putaran ekonomi. Maksudnya dia sampai kepada rakyat. Kalau maksudnya 40% sahaja yang diluluskan
dan yang 100 yang RM100 yang diluluskan, RM40 sahaja sampai kepada rakyat. Ia adalah satu perkara yang tak elok. Ada kegagalan daripada segi perancangan sebab tak sampai. Hanya RM40 saja sampai, RM60 lagi tak sampai. Maksudnya macam itulah. Maksudnya orang kita memandang dengan perspektif ini, tapi orang ni memandang daripada perspektif lain. Sebab kita ni adalah pieces of macam puzzle. Kita ni puzzle je sebenarnya. Semua orang tak pandai. Semua orang hanya pandai dalam bidang-bidang tertentu. Semua orang pandai, tapi Allah tentukan orang tu untuk pandai dalam bidang-bidang tertentu saja untuk digabungkan menjadi satu dan menjadi satu lukisan yang cantik. So, perspektif kita okey, tapi puzzle tu tak match. Bila kita tak dapat tu, orang lain memandang begini. Kita memandang begini. Jadinya untuk itu, marilah kita sama-sama untuk memastikan apa yang kita rancang itu memang menjadi satu puzzle yang cantik dan memuaskan hati semua orang, rakyat semua dapat, duit dapat, apa yang kita minta dapat dibelanjakan. Sebab MOM ni kalau bukan dia mencari sumber keuangan sebenarnya. Dia menguruskan sumber keuangan. Kadang-kadang dia kena tarik sini sikit, sini kan. Dia ambil gitu kan. Kadang-kadang dia buat pinjaman juga. Sebenarnya memang ada kadang-kadang dia buat pinjaman kat Petronas ke apa tu kan. So dia ada certain klausa-klausa yang dia kena okey lah, pinjam ni untuk pembangunan ni tapi I kurangkan. Dia macam tu lah. Dia punya cara-cara dia menguruskan keuangan negara kita. So bila dia dah sediakan untuk kita untuk dibelanjakan tapi kita tak dapat belanjakan, ia adalah satu perkara yang merugikan bukan sahaja kepada rakyat secara keseluruhan sebab ia adalah merupakan berkaitan dengan ekonomi bagi saya. Bagi certain orang yang memandang daripada perspektif berbeza daripada ruang tugas yang berbeza. So sebab tu kita kena betul-betul lah benda ni kena kalau kita nak minta kalau kita minta RM100, belanjakan RM100. Kalau kita tak mampu nak minta RM100, jangan minta RM100. Jadi macam mana nak nyatakan kita berapa mampu tu adalah pada fasa pengujian projek tu sangat penting. Dia antara perkara-perkara yang boleh kita tangani lah, boleh kita bantu di peringkat fasa pengujian projek untuk semua perkara ini dapat diurus dengan lebih baik. Okay, next. Okey, punca kuasa punca kuasa adalah ini sebenarnya semalam dah diterangkan. Semalam dah diterangkan tapi saya suka untuk mengulang kaji semulalah berkenaan dengan perkara ini supaya kita ingat dan fahamlah. Ia adalah daripada arahan perbendaharaan lah 182. Dia dah di kronologi dia, garis panduan penyelenggaraan K12 dan surat EPU lah pada 15 Julai 2021. Next. Okay, next. Okay, ni adalah arahan perbendaharaan arahan perbendaharaan 182 lah, 182 ini semua jabatan bukan teknik hendaklah mendapatkan perkhidmatan daripada jabatan teknik iaitu JKR atau Jabatan Kerjaya bagi melaksanakan semua projek kerana tertakluk kepada peraturan yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa. So, semua kena rujuk kat kita. So, pada fasa pewujudan projek pun sebenarnya kena rujuk. Tapi, kita ada kader. Kita ada tuan-tuan dan puan-puan yang merupakan orang-orang JKR lah sebenarnya. Sebenarnya kalau kita di kader pun, di dalam hati kita memang kita sebenarnya JKR yang membantu kementerian itu. Kita tak boleh kita menjalankan fungsi JKR sebagai pegawai teknikal tu. So, kita kena terlibat pada fasa pewujudan projek itu. Jadinya kita dah ada kader kat sana. So, jadinya JKR tu memang dah ada. JKR tu memang dah ada di setiap kementerian. Daripada segi organisasinya memang boleh diaktifkan sahaja. Kita aktifkan saja. Jadi tak perlulah nak pergi ke JKR untuk tengok sebab kita dah ada orang teknikal kat sana untuk tengok daripada segi fasa-fasa pewujudan projek ni lah untuk pewujudan projek ni. Lepas tu di fasa pewujudan projek ni 1.82B, kementerian atau jabatan hendaklah mengemukakan kepada jabatan ini kedudukan perkara-perkara berikut lah. Ringkasan projek, shilling, peruntukan tahunan dan jadual pelaksanaan projek. So dengan ada sebab tu kita nak kader kita. Sebab kader kita ni kita anggap sebagai
JKR yang berada di sana untuk membantu di fasa pewujudan projek untuk memudahkan semua. Bukan memudahkan JKR tapi memudahkan semua orang sebenarnya. Setinggal diaktifkan saja. Daripada resource tu dah ada, mungkin tak berapa cukup. Mungkin tak berapa cukup. Mungkin kader-kader kita kat sana Puan Ranis cakap dia kena susun balik, kena tambah ke kerja-kerja tu, kena perkemas balik, dia kena buat kerja ni dulu, sepatutnya dia kena buat untuk projek-projek pembangunan ni. Bila kita kat kementerian kita banyak kerja lain sebenarnya, tapi dengan ada ni di antara role dan tanggungjawab kita lah. Next. Alright, ini punca kuasanya ni semalam dah diterangkan dengan panjang lebar oleh Encik Muzani. So the last one sekali adalah inilah pada 15 Julai 2021 EPU telah mengeluarkan surat untuk kita buat inisiatif value add entry di fasa pewujudan projek bagi projek pembangunan di peringkat kementerian. Tapi sebab kita baru mula, bila kita baru mula, so kita kita fokus kepada projek-projek fizikal lah, sebab kita baru start somewhere kan, kita baru bermula. So kita mulakan fokus dengan projek fizikal lah. Saya boleh katakan begitulah. Macam ketetapan dengan JPM hari tu pun begitu juga, kita bermula dengan fizikal lah. So next. Okey, untuk garis panduan penyediaan RMK12 sebenarnya di dalam garis panduan penyediaan permohonan projek dalam rancangan Malaysia ke-12 telah dinyatakan sebenarnya di dalam perkara 23, iaitu pengurusan perancangan adalah berdasarkan kepada konsep do it right at the first time. Buat benda yang betul lah daripada awal lagi. Perlu dititik beratkan agar dapat mengatasi 3 masalah utama. 3 masalah utama, iaitu ketersediaan tanah atau tapak, brief projek tak lengkap, dan pengiraan kos yang tidak tepat. Sebenarnya telah dinyatakan di dalam garis panduan permohonan ni yang kena atasi, kena buat benda ni sebenarnya. Sehubungan itu, cadangan projek baru perlu mengambil kira tahap kompleksiti projek. So semalam kita dah belajar kan, perlu mengambil kira tahap kompleksiti. Semalam kita dah ajar kompleksiti projek, apa dia, 1, 2, 3, 4, 5 ni apa benda kan. Lepas tu kira kompleksiti projek berdasarkan keutamaan, skop, kos, pelaksanaan dan tempoh. Mekanisme. Okey, macam mana benda tu nak dibuat? Adalah mekanisme apa? Adalah melalui mekanisme gerbang nilai. Gerbang nilai dan proses pengurusan nilai strategik, iaitu BMS, yang perlu dilaksanakan sebelum sesuatu projek itu diluluskan oleh MEA. Kat situ sebenarnya dah jelas. Proses ini adalah selaras dengan keputusan Jemaah Menteri melalui memorandum. Okey. Tapi RMK12 RMK12 telah berlalu 2. Telah berlalu 2 RP, iaitu RP1 dan RP2. Kita dah masuk RP3. Tahun depan ada permulaan juga. Tapi perkara 23 ni perkara masih terlepas pandang di RP dan memang dah
termaktub dengan jelas memang kena buat dan dah dimasukkan dalam garis panduan rancangan BIS ke-12. Cuma terlepas pandang mungkin, lah sebenarnya, menyebabkan ianya baru nak dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-12 ni rolling plan ke-3. Maksudnya ada 2 rolling plan yang kita dah tertinggal kita api. Tapi untuk mengingatkan tu, so APU pun keluarkan surat 15 Julai 2021 untuk pelaksanaan inisiatif ni. Tapi inisiatif ni sebenarnya telah ada dalam RMK 12 yang APU dah keluarkan tu sebenarnya. Okay, next. Okay, kita pergi kepada gerbang nilai kosong. Gerbang nilai kosong ni sebenarnya sikit je, dia tak banyak. Dia ringkas lah, ringkas. Gerbang nilai kosong ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada 5 benda yang saya nak cakap berkenaan dengan gerbang nilai ni. Dia simple sangat, dia simple. Tumpuan semakkan dia. Lepas tu apa yang kita nak semak lah, apa benda yang kita nak semak dengan gerbang nilai kosong ni. Sebenarnya kalau dapat tangkap daripada awal tadi saya dah cakap, saya dah ulang dah. Skop, ni kos, tanah. Sebenarnya dah diulang-ulang di percakapan saya yang sebelum ni lah, daripada awal dah terjadi. Lepas tu apa yang kita nak semak? Sebenarnya apa yang kita nak semak ni, puan kata ni apa yang kita nak semak? Perempuan semakkan kita ni apa ya? Lepas tu status kita dah semak tu, kita adalah status dia macam mana kan? Boleh ke tak boleh ke kan? Lepas tu dah dapat itu, kita peranan dan tanggungjawab siapa lah sebenarnya nak buat semakkan ni, dan proses semakkan dia macam mana, dan borang semakkan yang JKR telah bangunkan, yang kita try untuk bangun, yang kita dah bangunkan pun untuk tuan-tuan pakai untuk menyediakan gerbang borang semakkan ni. Macam saya cakap tadi, macam saya tekankan tadi, sekiranya adalah didapati borang tu memang ada sedikit adjustment tu, at the moment saya rasa pakai dulu, and the next kalau rasa kementerian kami puan dia kena sini sikit, kena tambah ni. Itu saya rasa orang teknikal pun pandai kat sana tu, bolehlah buat adjustment mengikut kesesuaian. Sebab suka saya mengikatkan bahawa projek ni unik, projek tak sama. Kalau kita pakai baju tu, saiz tu dia tak boleh, dia tak fit. Dia tak fit. Tapi kita dah bangunkan untuk langkah awal, untuk memudahkan. So kalau kita bagi itu, you kena buat semakkan tau, tapi borang pun tak ada, apa pun tak ada, benda apa pun tak ada, yang kita nak bagi ada tu tak boleh juga. So kita ni JKR ni kita redha lain lah kan, kena tolong lah kan, macam mana kan, kena tunjuk, dan kita kena redha lain juga lah, memikirkan macam mana nak bagi tunjuk, apa benda nak kena buat. Walaupun kadang tu macam susah, lama tak hargai apa lah, program buat apa, inilah dia program kena buat benda-benda ni, ya, untuk memudahkan orang, dan orang kata program buat apa. Macam tu lah, daripada dulu lah macam tu, sampailah saya masuk program student. Okay, next. Inilah yang kita orang buat. Okay, sebenarnya simple. Gerbang nilai kosong simple je. Sebenarnya dia nak semak 3 je, iaitu brief project. Brief project ni sebenarnya dia banyak tumpuan kepada skop lah. Lepas tu apa yang kita nak semak? Yang kedua yang paling kritikal adalah tanah. Tanah ni kita nak tengok, adakah tanah you ni memang betul-betul berdaya saing, ataupun memang tak sesuai ke macam mana, tanah you ni macam mana status dia, dan anggaran kos. Anggaran kos ni menyeluruh tak? Kalau nak bina sekolah ni, okey ke anggaran kos ni? Tak okey puan. Kalau 35 darjah dekat Kajang tu, puan nak suruh 10 juta, 7 juta juga dekat Mabul tu, tak boleh. Macam tu. Benda-benda tu yang kita nak kena tengok lah. Benda-benda kita nak, yang kita nak cuba tengok lah sebenarnya. Ada tiga je puan kena tengok, tuan-tuan dan puan. Dan orang-orang kader sebenarnya kena semak. Orang
orang yang minta tu kena sediakanlah dia punya supporting document. Kalau dia memang ada tu okey lah kan. Okey. Boleh lah. Dan siapa nak kena semak tu kena jugalah, kena orang teknikal jugalah, kena engineer jugalah, kena semak ni tu kan. Sebab kita memang orang yang sewajarnya menyemak ya, tapi orang yang nak menyediakan all the supporting document tu orang yang tak projek tu lah. Sebab dia kena sediakan apa-apa yang sewajarnya yang untuk jadi mengetik sama ada ya ataupun tidak, ataupun buat sama-sama dengan dia orang tu yang minta projek tu, buat sama-sama. Okey, dia buat ACAD, okey ACAD sebenarnya dia boleh terus dia buat. Kalau maklum kat sebenarnya dia datang sekali tu dia boleh buat ACAD, okey kategori ni, okey tak perlu BMS, tak perlu BMS, okey yang ni perlu BMS, pilih. Yang tak perlu BMS kat sini kita buat yang ni. Kita buat gelombang maksimal nilai kosong dengan dokumen-dokumen yang ada yang dia orang bawa tu kita boleh tick sebenarnya. Kita boleh sekali jalan lah kalau maklumat tu lengkap. Sebenarnya dia boleh sekali jalan. Kalau saya lah, kalau tanya saya lah. Okay, next. Okay. Brief project brief project mestilah lengkap. Mestilah lengkap, sejajar dengan semua garis panjang permohonan. Sebenarnya maksud saya semua garis permohonan semasa tu macam tadi salah satunya salah satunya tadilah yang pasal perkara 23 tu. Perkara 23 tu kena dipatuhi dalam dalam semakan ni lah. Lepas tu penekanan semakan adalah schedule of accommodation SOA. Tu kena adalah lepas senarai keperluan khusus lah mengikut projek, apa-apa yang diperlukan jawatan sedia ada tu itu maksudnya sumber manusia lah. Okay. Dan pertama dalam sistem benar nak masuk dulu. Kita tengok dulu baru kita masuk ke dalam projek. Jangan disumbat saja ke dalam projek. Sebenarnya jadinya jadi burden lah. So itu kita nak. Kadang-kadang saya faham. Saya 7 tahun di kementerian. Cuma saya very lucky lah. Saya di kementerian 5 tahun di kementerian yang memang respect lah. We as a technical dia memang gunakan kita orang daripada fasa perwujudan projek lagi. Lepas tu bila saya di MOF setahun lebih, 6 tahun lebih saya di kader, saya bernasib baik sebab memang fungsi kita sebagai kader di peringkat perwujudan projek tu ada. Tapi saya bernasib baik juga pernah merasa sekejap saya bernasib baik juga pernah bekerja sekejap di kementerian yang pegawai teknikal tidak dilibatkan langsung pada fasa perwujudan projek. Kita sibuk buat projek. Patutnya kita kat kementerian ni sibuk dengan fasa perwujudan projek tapi kita sibuk buat projek. Tu yang kita punya KPKR mengambil berat, mengambil tahu untuk tuan-tuan dan puan-puan semua membuatlah kerja yang sewajarnya, upgrade. Merasalah macam mana yang saya rasa bekerja di 2 kementerian yang kita dilibatkan daripada awal perwujudan projek tu. So we can feel the difference as a cadre. We are very happy bila kita diterlibatkan di dalam fasa perwujudan projek. Tapi kita tak boleh salahkan siapa-siapa lah sebenarnya. Sebab kita di kementerian ni kita serve orang lain. So kita kena fit kita kena fit dengan keperluan tu, kena adjust diri kita untuk deliver. Sebab tu saya agak terperanjat dan tak dapat tahan certain kementerian tu bila saya dah biasa dengan 2 kementerian yang memang dari memang kita ni orang yang dilibatkan daripada awal, orang yang yalah kita bekerjasama dengan baiklah. Tapi bila certain no, you cannot. Yeah, you know need to involve with the perwujudan projek. Macam agak culture shock lah bagi saya. So akhirnya saya pulang lah ke JKR ni. Okay, next brief. Okay, untuk tanah. Untuk tanah ni
Okey, sebenarnya dalam semakan PIR tu, sebenarnya benda banyak yang tak boleh dilaksanakan adalah kerana tanah tak settle. Tanah tak settle Untuk tanah ni, untuk projek setempat maksudnya macam projek-projek bangunan, projek-projek logik, projek-projek banyak projek is various, memang banyaklah jenis. Dia mestilah sejajar dengan garis panduan yang ditentukan oleh central agency. Sebenarnya untuk tanah ni pemilikan tu dia memang dah ditentukan, memang sempurna lah. Maksudnya jelas, pemilikan tu sempurna. Untuk projek-projek setempat lah, untuk projek-projek bangunan, untuk projek-projek loji tu memang kita dah sempurna lah. Dia punya tu kita tahulah benda tu di mana. Maksudnya kalau saya dulu kat MOF, kalau orang minta projek baru, kita semak, the first question, you minta projek ni nak buat kat mana? Tanah dia memang dah clear ke boleh buat? Masa tu lah, lepas tu dia kata clear puan, tak perlu pengalaman. Okey, kalau clear, maksudnya kalau kita luluskan hari ni memang dah boleh ni lah ya, dah boleh masuk bulldozer. Maksudnya cangkul ready lah konsep dia. Boleh. So SUB ataupun TISAP pada ketika itu akan tanya kita akan tanya teknikal. Okey ke? Okey, kita pun ada geran tak? Ada salinan. Kita akan tanya dulu. Kita ada puan di atas nama ni. Dia kata kita okeylah. Nanti saya akan tengok pengerusi, dia kata yes. Dia akan okey. So benda-benda macam tu. Benda-benda macam tu dah sebenarnya. Kita diterlibatkan. Kita tak salahkan kader lah kalau dia orang memang tak dilibatkan, kita nak buat macam mana? Kita tak dilibatkan, kita tak ada buat pun nak kerja tu kan. Tak dilibatkan. Lepas tu bebas halangan. Bebas halangan lah. Maksudnya boleh diurus lah. Kalau ada halangan-halangan, kita boleh uruskan lah benda tu. Lepas tu adalah jalan keluar dan masuk nak buat tu kan. Kalau tanah dia clear, lepas tu jalan nak masuk ke tanah tak clear, macam mana kita nak buat kan. Jadinya benda-benda tu kena kita perhalusi lah. Untuk projek setempat memang kita nak pemilikan semula, bebas halangan dengan adalah jalan keluar masuk. Untuk projek jajaran pula okey, untuk projek jajaran ni terus terang saya cakap kalau kita projek jajaran ni kalau kita nak pemilikan sempurna memang tidak lah. So memang tidak akan berlaku. Projek tu tak akan dapat dibuat. Kalau kita nak pemilikan sempurna tu, projek jajaran memang stop. So kalau untuk projek jajaran ni maksud saya macam jalan lah. Projek-projek ganti pai air, projek-projek JPS, projek lembangan. Dia memang jajaran lah. Dia yang bersifat jajaran ni, jajaran tu dah muktamad. Maksudnya JIS jajaran, ni jajarannya. So jajaran tu dah muktamad. Bila jajaran tu dah muktamad, kan kita mengambil kira proses pengambilan tu. Kita dah ambil kira dah proses pengambilan tu. So bila kita minta, kita dah kira lah dia punya how much the PDT cost, berapa dia punya pengambilan balik tanah punya cost, dan at the same time kita dah consider memang ni the first kita kena ambil bila jajaran dah muktamad. Duit lulus, kita terus buat survey. Bila kita buat survey, kita boleh terus ambil. So kita boleh rancang kerja kita berapa lama masa yang kita gunakan untuk ambil tanah ni, proses ni. Contohlah, kalau kita minta RM untuk jajaran ni dah dimuktamadkan kan. Bila dah dimuktamadkan, so kita dah tahu dah tanah tu memang tak lah sebab kita tak ada duit lagi kan nak buat survey untuk PBT. So jajaran dah muktamad, so kita pun minta duit pun dah diluluskan. So kita consider dah memang katalah pengambilan balik tanah 2 tahun. So rolling plan ketiga kita minta bulan 3. So kita akan dapat tahu tu tahun 2023 lah. Okey, katalah 2023 kita dah tahu dah. 2023, 2024 kita tak boleh construction lagi sebab kita kena settlekan kerja-kerja pengambilan balik tanah tu dulu. So
So tahun 2025 baru masuk ke pembinaan. So bila kita dah tahu dia punya masa-masa ni, so tahun yang di antara 2023 kita tak minta duit banyak. Kita akan minta duit yang untuk buat PPT, untuk lantik konsultan. So 2025 nanti daripada segi unjuran tu pun kita boleh secara realistik 2025 yang kita boleh construct tu, harga dia definitely will be different. Bila harga dia will be different, kita dah agak dah sebenarnya kita dah agak kita boleh buat projection yang harga projek tu kena realistik dengan harga 2025. Sebab kalau tak, memang dia tak boleh nak buat juga lah, nanti NOC lah tak cukup lah jadi duitnya. Kat situ dia akan memudahkan kita punya perancangan kerja. Sebab kita dah dapat consider benda tu dengan realistik dan betul lah, maksudnya okay. So memang kita boleh minta lah duit yang untuk laksanakan projek ni berdasarkan kepada harga semasa. So kita minta duit dekat keuangan daripada MOF pun, perancangan kita akan lebih cantik lah. Duit yang kita minta tu kita boleh habiskan lah, sebab kita menggunakan kaedah realistik tu. Realistik tu spesifik, measurable, memang boleh ukur, achievable, memang boleh capai, realistik. Benda-benda macam tu yang kita nak. So proses pengambilan tu kita ambil kira dan kita dapat fikir bila yang sebenarnya nak construction, dan bila di waktu construction tu kita kena fikir, kita kena projection yang duit yang kita minta tu memang boleh buat lagi bangunan tu, boleh buat lagi jalan tu dengan harga yang tu. Kalau kita minta cuma sekarang, kita minta 2021 tu dengan harga 2021 tu, 2025 baru nak construct, memang tak lah. So tu yang jadinya nanti EOT kan, bila tanah tak di-consider as kita punya planning mengambil masa-masa tertentu. Compare dengan satu projek saya dulu, beberapa projek sebenarnya yang dulu, yang PBT tu dah diselesaikan pada tahun 2016. PBT tu dah diselesaikan tahun 2016, construction 2019. Jadi dia memang very smooth lah, maksudnya sebenarnya boleh dilaksanakan, itu cuma tak gesa-gesa. Itu je. Okay, next. Lepas tu, okay, anggaran kos. Okay, ini yang saya cakap tadi. Anggaran kos mestilah pada kadar semasa. Pada kadar semasa. Maksudnya, itu yang saya cakap tadi tu. Kalau anggaran kos untuk kata yang saya cakap tadi kan, sebenarnya kita nak construct tu tahun 2025. So, kita kena projek harga tahun 5 agak-agak ni jadi berapa. Itu kena tengok inflation semua lah. Kena fikir sikit lah. Lepas tu anggaran kos ni, pengiraan anggaran kos ni mesti minimum. Dia memang mengambil kira keseluruhan projek, keseluruhan aspek lah yang boleh memberikan impak kos dalam satu projek. Contoh, macam kalau kita buat sekolah dekat Pekan Kajang tu 35 darjah dengan Pekan Mabuk. Kalau di Kajang, kita tak payah kira pasal logistik sangat. Maksudnya kan tu tak perlu. Masa pun kita tak perlu nak fikir workability nak masuk kat dalam jauh-jauh semua kan. Kita tak dengan dekat sahabat Sarawak lain semua tu, kita tak perlu nak fikir logistik, harga consider berapa, tak perlu. Tapi kalau di Kajang Kajang tak perlu. Tapi kalau kat pulau-pulau, kat pendalaman, kena perlu. Maksudnya satu bangunan tu, satu projek tu, projek yang sama, hasilnya at the end of the day benda yang sama, tapi kat kawasan A tak memerlukan kos-kos ni, tapi di kawasan B memerlukan kos-kos ini. Contoh kat kawasan A, sekolah yang sama kat Atapaya. Kat Atapaya, kat yang ni dekat tanah biasa. Okey, tanah tak ada masalah apa. So dekat kawasan yang Paya ni kena buat treatment. So kena ada special treatment. So kalau kawasan A ni dia kat Ceron. So kena ada buat consider Ceron punya cost lah untuk Ceron. Macam tadi malam saya di call oleh orang kader kita yang bertugas di ICU lah. ICU dia kata, "Puan, I have a problem." Dia kata gini. Dia kata, what is your problem? Dia kata treatment untuk Ceron lah banyak. Dia kata treatment untuk Ceron lah banyak.
Tapi what we can do, dan bos dia nak potong duit treatment Sonalin tu semua, untuk monitor tu semua dia nak potong, cut lah untuk, sebab dia kata banyak sangat. Dia kata dia that one is the safety. Dia kata that's one is safety. Dia QS dia QS. So dia kata saya nak bulat lah daripada puan untuk mempertahankan, dia kata amount this. Maksudnya potong prelim boleh lah. Cakap dengan SO, you potong prelim lah. Cakap dengan dia tak payah Twitter semua, tak payah. Kan kalau nak betul-betul potong kan. Jangan potong yang kerja-kerja cerun ni, sebab that one is a safety. So memang the cost is high lah untuk kerja-kerja cerun. So dia tak sama benda-benda tu kan, di lokasi projek ni unik projek ni unik. Dia takkan sama walaupun nak bina sekolah yang sama. Dia nak bina sekolah sama, tapi dia takkan sama lah. Kos dia, cara dia, macam mana kepakaran dia takkan sama, sebabnya di lokasi yang berbeza, tanah yang berbeza, piling yang berbeza, design piling yang berbeza, design bangunan tu sama, tapi sebab tanah yang berbeza, kos-kos lain-lain tu kena ambil kira. So dia menyeluruh. Lepas tu keperluan khusus contohnya macam dekat KK PBT dia mesti PBT dia dia punya pihak berkuasa tempatan bukan pengambilan balik tanah. Pihak berkuasa tempatan dia mewajibkan, design mengambil kira betul namanya gempa bumi. Bangunan ni mengambil kira gempa bumi. Ada satu projek saya di Kementerian Kewangan dulu, dia dah mula nak masuk tapak, tapi tiba-tiba ada arahan untuk masukkan design yang consider untuk gempa bumi. Sebab masa tu baru berlaku gempa bumi, design dah buat dah siap. Masa buat design semua, masa tender semua, tak ada masalah gempa bumi. Bila masuk tapak, barulah gempa bumi kat Sabah tu berlaku. So immediately dia masukkan keperluan khusus untuk negeri Sabah, untuk seismik punya keperluan. Dan pada ketika itu JKR yang melaksanakan projek itu, kesian jugalah JKR masa saya datang projek tu, saya dengan KSP, dia kenakan, dia cakap how could you say, dia kata gitu kan, lambat, dia kata kan, macam mana tak lambat, sebabnya masa tender semua dilaksanakan, yang design disediakan, tak berlaku lagi gempa bumi tu di Sabah tu. Dah nak masuk tapak, dah tender, dah award, dah SSP dah keluar, baru berlaku gempa bumi. At the same time baru keluar arahan mewajibkan semua design adalah mengambil kira seismik. So apa yang dibuat adalah work stock order, sebab we have to redesign balik kita punya design to fit dengan keperluan khusus seismik ni. So we stop work order. So additional another 8 million lah untuk projek tu, untuk kata the seismik punya, dia untuk kata gempa bumi punya keperluan khusus. Lepas tu reka bentuk ikonik. Ini pun satu perkara juga. Reka bentuk ikonik kan kena, sebabnya ini setempat macam dekat Putrajaya reka bentuk ikonik tu kena ambil kira lah. Macam kalau kita tengok jambatan tu, dia punya fungsi nak hubungkan A dengan B je, tapi di Putrajaya lain kan, mana ada selamatan macam Putrajaya. So kos-kos tu definitely kena ambil kira lah. Lepas tu pengalihan utility yang terlibat tu, lepas tu kos pematuhan kepada PBT lah, macam kos-kos charge, apa, sambungan semua kan, tu kena ambil kira kan. Saya ada satu ni lah, benda-benda yang sewajarnya tak diambil kira, sewajarnya diambil kira tapi tak diambil kira. So kena kos ni memang kena menyeluruh dan meliputi keseluruhan apa yang sewajarnya diambil kira lah untuk kos. Lepas tu next. Okay. Status semakkan dia, kita semakkan sebenarnya, kita dah sediakan borang semakkan tu, sebenarnya kita nak semak 3 je sebenarnya, 3 je. Brief, itu scope, cost dengan tanah. Sebenarnya 3 je. So status semakkan di dalam borang tu iaitu proses ya atau tidak lah. Ya maksudnya proses perwujudan projek adalah pada landasan dan sasaran untuk berjaya. Maksudnya boleh proceed lah. Maksudnya
boleh luluskanlah projek ni, boleh luluskanlah cantum is ready dengan mengambil kira semua-semua yang dinyatakan tu. Maksudnya realistik lah untuk dilaksanakan mengikut apa yang sebagainya, dan merah iaitu merah ataupun tidak lah, maksudnya sukar untuk mencapai kejayaan pada keseluruhan projek. Isu-isu yang dibangkitkan perlu ditangani sebelum cadangan projek dimajukan kepada JPM ataupun unit perancang ekonomi lah, unit perancang ekonomi JPM. So tapi janganlah gundah gulana. Okey, janganlah gundah gulana sekiranya merah. Sebenarnya walaupun merah, it's okay. Kita ses dulu yang hijau. Proses dulu yang hijau, kita tarik nafas sekejap, kita cakap, okey, awak ni kan, contohlah yang tak lepas tanah kan, tanah tu awak carilah dulu salinan geran ni kan, awak inilah dulu. Maksudnya macam tu. Jajaran ni awak bukan dululah. Jajaran ni bukan dulu. Kira balik semula. Nanti the next pasti kalau semua dah dipenuhi, masukkan. Sebab dia sekarang bagus sebab tiap-tiap tahun kan. Jadinya okey, kalau tahun ni tak lepas, kita dah tengok tak lepas ni, kalau kita buat pun, kalau kita minta duit pun dia tak boleh. Maksudnya so kita hold sekejap. Kita minta yang orang yang kita minta dia fulfill dulu lah perkara-perkara ni. Maksudnya macam kos ni tak boleh segini ni, tak cukup. You kena consider. So nanti dulu you balik rumah, you buat dulu. You selesaikan ni semua dah. Kita boleh ambil tahun depan. Jangan dibuang terus. Maksudnya jangan berputus asa. Jangan sebab kita akan dia lepas lah untuk kita laksanakan, nanti ambil masa sikit. Sebab kalau kita tak buat macam tu pun, nanti kita proceed pun kita akan ambil masa juga untuk projek tu akan delay. Jadinya lebih baik dah lah delay, lepas tu kita dah minta duit tak dapat dibelanjakan. So menimbulkan kegusaran kepada orang ramai lah. Maksudnya so dengan semakan ni mungkin kita dapat mengurangkan kegusaran Kementerian Kewangan untuk meluluskan duit, dan duit dapat dibelanjakan. Kalau duit tak dapat dibelanjakan, sebenarnya Kementerian Kewangan tak happy. So kita nak bagi orang tu happy. Duit jadinya nantilah. Jadi kita minta segitu, kita boleh belanja segitu. So lebih realistik. Maksudnya perkara-perkara macam tu lah sebenarnya. Jangan berputus asa, jangan rasa kecewa apabila merah. Sebenarnya merah tu menandakan ada proses-proses lain yang perlu diperbaiki untuk kita luluskan projek tu ke peringkat seterusnya. Jangan berputus asa. Semak balik, fulfill balik, tengok balik adakah kalau tanah kosnya ni, kalau kita buat kat tanah paya, kita buat kat tanah paya kita punya ni kan. Ada tak tanah yang berhampiran tu yang tak paya? Macam tu lah kiranya kan, nak buat terima paya ni dengan nak ambil tanah. Memang you punya tanah, memang geran you, tapi paya kan. Lepas tu nak buat treatment paya ni, lebih baik beli tanah kat sebelah tu, harga dia lebih murah, dia tak payah buat treatment paya. Maksudnya macam tu. So membuatkan kita berfikir semula untuk mencari satu keputusan yang lebih tepat untuk melaksanakan sesuatu projek itu ke peringkat yang seterusnya. Okay, next. Alright. Okay, peranan dan tanggungjawab. Peranan dan tanggungjawab ketua setiausaha dan pegawai teknikal kita lah. Ini yang sebenarnya mudah gulanakan lah setengah ni kan, setengah orang ya. Pegawai teknikal ya, sahabat-sahabat saya lah, sahabat-sahabat saya di kader ya, untuk inilah tanggungjawab dia nak buat orang. Kita semak je sebenarnya, kita semak saja. Dia supporting tu minta dia orang lah, buat dia orang yang nak minta projek kan. You all berapa kerat sangat lah kalau nak sediakan dokumen tu, memang tak boleh. You all semua semak je. So kita menyemak persediaan dokumen sokongan untuk Gen Zero ni lah. Kita tengok, lepas tu kita buat semakan daripada yang kita dah bangunkan tadi. Lepas tu kita sediakanlah kepada dan kita bagi taklimat, kita cakap okey, yang ni boleh jalan, yang ni saya cadangkan macam ni sebab apa, sebab ni tak selesai kan. Lepas tu menerima taklimat, kita bagi taklimat ke KSU lah. KSU of course lah kena buat decision lah untuk proceed projek ni ke peringkat yang seterusnya lah. KSU juga lah yang sebab
kita kerja kat situ kan, bapak kita kat orang lain kan. Tapi kadang-kadang bapak tiri okey juga. Tak adalah apa sangat. Okey je sebenarnya. Bapak betul kadang-kadang lagi garang. Bapak betul lagi garang daripada bapak tiri. Kadang-kadang tu selesa dengan bapak tiri kadang. Kan ada setengah keadaan lah kan. So okey je sebenarnya, okey je. KSU okey je. Kalau sebenarnya dia lebih suka kalau kita beri konsultansi yang sewajarnya lah. Okey, lepas tu KSU kata okey proceed lah. Yang tak proceed tu bukanlah tak proceed. Minta balik dibetulkan lah. Okey, next. Okey, ni inilah mula KJA melalui desk officer laksanakan gemar senyap. P0, dia orang minta projek. Bagi kat desk officer dengan teknikal semak lah. Semak yang apa yang dia orang minta tu untuk semak 3 perkara tu. Lepas tu KSU pegawai bertanggungjawab menyemak dan mengesahkan GN0 lah. Kita bagi kat KSU, kita sahkan lah, kita dah semak, kita bagi tahu kat KSU. Lepas tu kita tanda tangan lah. Kita dah semak, kita yang buat semakkan, kita bertanggungjawab lah dengan apa yang kita semak. Lepas tu dari tangan ni, lepas tu kita niat lah, hantarlah kepada lah untuk hasil supporting document. Kita dah melalui proses semakkan gerbang nilai kosong lah untuk mohon projek ni. Okay, next. So, borang semakkan. Ada dua borang semakkan yang telah dibangunkan yang saya cakap daripada awal tadi, iaitu jajaran, iaitu bersifat jajaran seperti jalan, bekalan air ni paip lah. Biasanya yang bersifat jajaran ni bekalan air ni paip. Kalau JPS memang banyak lah sebab dia sungai, dia pantai kan. Memang jajaran lah dia, mostly dia punya memang jajaran lah. Dan yang seumpamanya lah ni pengangkutan sesuatu jajaran, dia punya track kan, dia punya kereta api semua tu jajaran lah, bersifat jajaran. Lepas tu untuk bersifat setempat lah, iaitu seperti bangunan, empangan, loji-loji rawatan, banyak projek, banyak lah, rumah hapik, banyak sangat banyak lah. Berdasarkan kepada ni lah, sesuai kita dah bangunkan 2 lah sebenarnya. We try our best. Inilah kerja kami nak bagi tahu kerja kami ni kerja kami. Memikirkan benda-benda macam ni lah sebenarnya. Sangat tak semua orang boleh buat. Kadang-kadang rasa kecewa, putus asa kan, nak buat kerja-kerja macam ni, tapi kita nak buat macam mana, rezeki kita kat sini, kita kena buat. So kena buat lah kan. Kadang-kadang orang kata apalah, kena tambah kerja je kan, tapi kita tak ada nak buat apa dah. Kita dibayar gaji dengan kapasiti untuk produk yang sedemikian rupa. So suka ke tak suka, kita kena buat lah. Sementara rezeki kita ada, alhamdulillah rezeki kan. So kita bangunkan benda-benda macam ni, kadang kerja-kerja dull ni kita rasa semacam, maka lebih baik kita buat kerja projek kan, tapi kita dah kena buat, so kita kena buat lah. So okay, ni borang semakkan dia. Okay, benda ni nanti ID akan terangkan secara detail lah berkenaan dengan benda ni selepas rehat nanti pukul 11 kita, ID akan terangkan secara detail. So saya tak suka nak ambil masa, sekarang saya ada cuma 5 minit lagi. Saya pun nak buka kepada soal jawab. Ada 2 lah borang dia. So we jump to the rumusan. Kita pergi kepada rumusan teruslah Puan. Okay, rumusannya sebenarnya gerbang nilai kosong ni adalah merupakan satu proses semakkan yang fokus untuk 3 benda. So first, pre-project, iaitu scope. Yang kedua, tanah. Yang ketiga, anggaran personal. Bila masa kita nak buat, kita buat pada fasa pewujudan projek. Pada fasa pewujudan projek, untuk melihat daya maju projek, untuk dilaksanakan ke peringkat seterusnya bagi membantu sasaran pelaksanaan daripada aspek skop yang keperluan yang sewajarnya, skop tidak dipotong-potong, skop yang jelas, skop yang bermanfaat daripada semua. Lepas tu kos yang realistik,
kos yang realistik untuk melaksanakan projek itu dan menyeluruh, dan tempoh masa yang realistik untuk melaksanakan benda tu. Sebenarnya kalau kita melanggar melanggar aturan, itu yang sebenarnya jadi EOP yang not realistic. So kalau mengandung untuk 9 bulan, kena 9 bulan. Kalau nak dipendek-pendekkan, nanti anak kita tu lahir masuk dalam activitas semula, nak bagi matches semua everything. Begitu juga dengan projek sebenarnya. Kalau kita paksa tak mengikut norma tu, it will be problem at the next phase lah. Maksudnya paksa nak cepat everything VO. Dia sebenarnya macam. Tapi kita kadang-kadang yelah kerja kan. So kita kena patuhlah dengan apa yang sewajarnya. So secara rumusannya, tuan-tuan kena semak 3 benda je: brief projek, tanah dengan anggaran kos. Itu saja yang tuan-tuan kena semak dalam gerbang nilai tersebut. Okay? Kalau nak ada apa-apa soalan, boleh bagi. Kita rehat 10.30. Kita ada 3 minit. Tapi saya buka je. Nanti saya buka je siapa-siapa nak tanya. Kalau tak boleh nak tanya sekarang ni, kat ruangan chat pun ID Salam puan. Ya, saya. Saya Abdul Rahman daripada Kementerian Tenaga lah. Ada nak tanya sedikit puan, boleh kan? Boleh, tak Okay. jadi masalah. Berkaitan dengan apa tu, dua form tu tadi. Saya ada go through jugalah tadi sementara puan, sebelum tu terima kasih atas penjelasan lah. Yang saya dapati yang ini akan membantu sangat. Ya. Faham ke penerangan saya? Okay, jelas. Nampak memang paper dokumen ni sangat membantu saya rasa dengan kita nak mewajibkan VAE ni dibuat sebelum keputusan projek kan. Baguslah saya nampak, dan dia membantu JKR sebenarnya. Sebab selama ni saya rasa ada benda yang patut tak buat pun dia lulus. Dia pergi ke JKR tu. Jadi you all lah yang kena ni. Cuma sekarang ni saya nampak kader lah pula sekarang ni yang dia macam tu lah kan. Semua faham lah kan. Polisi di sini saya tengok dari JKR sendiri, polisi nak kena jelas jugalah. Sebab sebelum ni kita dimaklumkan dekat kader ni, dululah dikeluarkan untuk macam nak tarik balik semua kan. Projek. Bukan, kader ni kita nak perkukuh. Kita nak perkukuhkan di JKR. Cuma sekarang ni bila ada dasar yang begini, maka nampak kena kukuhkan baliklah yang dekat kader. Yes. Nampak macam tu saya nampak. Tapi tak apa, kita bukan bincang yang itu, kita bincang yang dokumen. Yang rendah sikit lah, itu tinggi sangat. Ya, itu betul lah. Itu tak apa. Yang dokumen ni saya dah tengok 2. Cuma di Kementerian Tenaga ni, projek kita ni dia melibatkan pencawang dan komponen penghantaran. Jadi kita ada 2 di situ. Satu item yang bersifat setempat, satu item bersifat jajaran. Tapi dia dalam satu projek. Jadi bila saya tengok tadi tu, saya nampak macam mana nak pakai, kena dua-dua sekali ke? Sebab satu projek kita, bila kita buat bangunan pencawang masuk utama sekian-sekian, dia akan datang 2 komponen. Satu, bangunan pencawang tu sendiri yang mungkin kos dia dalam 70-80 juta. Kemudian kabel yang pergi ke dia tu yang mungkin dalam 10 km atau 15 km, yang itu pun membawa harga dalam 20-30 juta. Tapi dia satu projek. Dalam satu projek. Jadi baik, kalau saya nak minta penjelasan kalau guna dokumen tu, sebab dia asing 2 saya tengok. Adakah perlu dua-dua? Ataupun kita rujuk kepada satu yang utama saja. Tapi komponen dalam tu saya tak nampak lah. Dan satu lagi, selain daripada jajaran ni, dia bukan, saya nampak semua kat situ dia kos je kita tengok. Ada satu yang elemen yang kita kendalikan juga semasa nak kata okey tak okey projek ni adalah izin lalu. Konsep dia cuma izin lalu je. Kalau izin lalu tu dah diperolehi oleh pemunya
tanah di situ, maka kita boleh proceed juga. Cuma yang tu saya tak nampak tadilah. Mungkin saya tak tengok betul. Dua tu puan. Okey, baik. Okey, ini saya cuba jawab lah kan. Itu yang saya cakap tadi. In certain part, yang apa yang kita dah bongkar mungkin not fit your requirement, betul? Ya, ya. Saya ada cakap tadi. Tapi at the moment, saya rasa kalau kata macam izin lalu tu dah dah membolehkan projek tu dilaksanakan. Saya rasa untuk projek-projek yang ada gabungan ni, saya rasa kita jawab jajaran lah sebab kita nak kata jajaran punya kan. Sebab kalau bangunan tu sebab dia lebih berat kepada jajaran lah. Kalau mana-mana yang ada dua, kita saya rasa dia lebih sesuai kita pakai jajaran at the moment. Sementara you all tak ada idea lagi nak develop your all punya borang semak yang fit you all punya requirements. Sebab saya cakap project is unique kan. So kita ada sediakan dulu. So at the moment saya rasa jajaran sebab kat jajaran tu memang lebih berat daripada yang setempat ni. Setempat ni strict tau. Setempat ni dia strict lah. Dia nak pass kan, everything in order. So kalau jajaran tu you lebih selamat. Faham tak? Okey. Dia maksudnya ataupun mungkin rujuk mana yang weightage lebih tinggi lah kot. Yes. Okay. Tapi kalau yang jajaran izin lalu tu dah boleh, Encik boleh kan aja pada perkara yang betul. Dia boleh je Encik. Engineer memang boleh nak buat benda ni Encik. Okey, saya nampak cuma tu tadi kalau ni kita berat kepada ni lah. Okey, boleh. Alright. Okay. Boleh Encik jawab je soalan saya? Boleh. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Saya okey je, saya ada je kat sini. Semua nak buat yalah rehat kan, saya menghormati rehat. Kalau ada lagi? Puan. Ya saya. Puan, saya Siti daripada Mindef. Ya. Saya nak tanya, kalau kita dah lengkapkanlah borang JNO ni sehingga dah dapat hijau, kemudian KSU dah sign boleh proceed. Yes. Borang-borang ni kita akan majukan kepada siapa ya di JKR? Kita tak ke JKR, kita ke unit perancang ekonomi. Oh, ke ni lah. Okey, unit perancang ekonomi. Borang ni ke sana. Borang ni ke sana. Maksudnya yang keluarkan pada 15 Julai ada okey. Surat 15 Julai tu adalah pelaksanaan BAE, betul? Betul. Jadinya untuk semua projek-projek baru perlulah melalui semakan gerbang nilai kosong. So sebenarnya in future kita cuba nak develop my project tu mesti dah ada satu proses gerbang nilai kosong dah dilalui baru boleh. Okey. At the moment ni tak ada. My project ni kita tak masukkan lagi dalam sistem, so you have to send there lah. Jadinya kita isi borang ni kita majukan ke unit perancang ekonomi. Kemudian dekat sana sebelum kita nak daftarkan dalam my project, adakah kos kita tu macam maksudnya bersesuaian? Adakah disemak dulu kos sebelum kita nak register permohonan kos kita dalam my project tu? Macam ni puan. Saya dah cakap anggaran. Anggaran. Betul. Anggaran. You all kena semak in term of anggaran sahaja. Maksudnya okey, macam saya cakap tadi kan, macam sekolah kat sini. Sekolah kat Kajang ni tak perlu nak ambil tahu pasal logistik apa semua kan. So semua kos tu you dah consider. Maksudnya ada diperuntukkan. Tepat tak boleh puan. Kan? Betul. Sebab tu bukan melalui pengalaman. Kita kat sini kita pernah menyemak kos tu dan kita rasa kos tu boleh buat, tapi mungkin rujukan di kementerian projek dia tak sama dengan rujukan projek di HOPT. Nanti bila JKR dapat lah, nanti harga tu akan lari. Mungkin akan kalau tinggi sikit tak ada masalah, mungkin kita akan discuss dalam VA Lab. Tapi kalau terlebih tinggi itu yang skop akan dipotong. Tapi kita dah buat dah benda tu di awal sebelum masuk ke my project tu. Macam ni lah, you minta lah dulu. Kadang-kadang orang tak bagi. You minta dulu
dia punya course yang SOP. Kos tu lah, rujukan kos tu sebenarnya. Course tu you kena minta lah, kena bagi kerjasama lah. Hal-hal macam ni JKR kena bagi kerjasama lah. Saya faham dia ni keadaan tu. Saya faham. Saya faham. 14 hari bulan you tanya soalan yang sama depan KPKR. Okey, boleh puan. Jadi biar KPKR. Bukanlah kena bantulah. Maksudnya apa kos-kos sebenarnya kos-kos yang nak consider, nak tolong kader-kader kita nak buat anggaran kos tu kan, nak menyemak tu tak meraba kan. Saya faham. Dan sebenarnya it's not easy lah to do this. I understand. It's because another one kementerian dia the only 141 baru masuk kerja, teruslah diri di satu kementerian, dialah segala-galanya dan dia kena buat semakkan dia bagi nilai kosong. Kesian tau dia. It's not easy. I know your ability to speak challenging juga, tak pada semua. Tak pada semua, mana-mana yang ada jurusan, ada yang ada 54 alhamdulillah, tapi yang 41 terkontang-kanting terus ke kader tu, alhamdulillah dia jumpa saya selalu bagi kat semangat kat dia, tak apa nanti saya tolonglah. Ada kalau kes-kes yang macam tu kita bagi semangat lah kat dia. Boleh tak boleh menjawab ke Puan Siti? Boleh puan. Terima kasih. Terima kasih. Puan Khatijah, saya nak tambah sikit yang macam kita dulu pernah dengan UPN pengurusan nilai, ada isu perkara ni sebenarnya sebab masa mohon projek kementerian ada macam contoh certain kementerian yang dia tak ada bahagian teknikal lah. Jadi dia menghadapi masalah macam mana dia nak buat anggaran, macam mana dia nak tahu tapak tu sesuai semua kan. Jadi sebenarnya kementerian boleh liaise terus dengan jabatan teknik macam JKR untuk dapatkan khidmat runding. Jadi masa tu JKR ni topi dia adalah sebagai perunding, dia bukan sebagai pelaksana. Jadi yang jadi isu ni kadang-kadang projek tu belum dimohon lagi, belum sampai ke EPO, maknanya kementerian baru riki-riki lah, dia baru nak tengok bajet berapa, tapak dia sesuai ke tak, brief dia sesuai. Bila dia pergi hala ke HOPT ni dia salah faham. Dia ingat kementerian ni minta bantuan dia sebagai pelaksana. Dia kata, projek ni belum sampai JKR lagi. Dia jawab macam itu. Jadi dekat sini kita kena clearkan lah. Mungkin dalam surat ataupun permohonan daripada kementerian kepada jabatan teknik ni kita spesifikkan yang kita minta khidmat runding dekat situ. Dan sebagaimana yang kita tahu G2G ni memang JKR akan perlu bagilah. Jadi kita tengok resource kita macam mana yang kita nak bantu dari segi itulah. Yang itu yang saya faham lah. Terima kasih Cik Ivy kerana membantu saya daripada tadi menjawab chat dengan yang ni. Ada lagi soalan? Saya buka lagi. Assalamualaikum Puan Khatijah. Salam. Saya Azran daripada KDN. Ya, Encik Azran. Ex-boss. Sihat. Alhamdulillah Puan. Okey, macam ni. Sebelum ni kita pernah dengar lah kan. Kita untuk sebelum kita satu projek dilaksanakan perlu diadakan survey drawing, buat SI dulu kan. Jadi apa kaitan je sekarang ni kalau katakan gerbang nilai sekarang ni, kalau benda-benda tu kalau tak ada, contohlah kan, kalau dari segi kalau kita tengok tapak tu kita tahu paya, kita clear cut benda ni ada masalah tanah semua. Tapi macam mana pula kalau SI tak dibuat, kita tak tahu walaupun tanah tu on surface dia okey, tapi bawah tu mungkin ada boulders, ada cavity. So saya tak nampak kalau kes macam tu lah kan, dari segi kita nak menyediakan kos, especially dari segi kos dan skop projek kan, tanpa ada maklumat-maklumat yang lengkap terlebih dahulu. Okey. Ini adalah fasa pengujian projek. SI and everything adalah fasa yang setelah projek lulus baru kita boleh buat SI sebab butiran telah di create baru boleh kita buat SI. Itu dah ke peringkat yang seterusnya kita tidak melihat kepada perkara-perkara yang terlalu detail seperti itu di dalam semakan kita buat masa ini. Untuk buat masa ini
kita jangan tidak boleh tak kompleks sangat lah. Kita tengok secara, kalau macam tanah tu kita lebih kepada pemilikan dan sebagainya lah. Kalau fire, yes, kita kena consider lah untuk treatment fire tu agak-agak berapa, macam tu je lah. Tapi untuk SI semua tu memang kalau kita dapat power, okey, contoh kata SI, so kita macam okey, tapi kalau kita buat SI entah apa dalam situ kan. Tapi secara biasanya kalau kita dah nampak memang baik, so we have to consider a lot of things. Saya punya kerja, maksudnya kerja-kerja yang melibatkan tanah ni memang tinggi. We put the cost, anggaran kos yang agak berpadanan lah dengan yang sewajarnya untuk tanah berkenaan. Untuk melaksanakan kerja-kerja and everything. Sebab kerja-kerja tu kerja tu semua kita dapat, kita boleh buat selepas kita dapat butiran kan. Pasal perwujudan projek kita tak ada butiran lagi kan, kita tak boleh buat benda tu lagi. So kita kena tengok secara luaran sajalah benda-benda yang macam tu di fasa perwujudan projek ni. Boleh kan? Boleh Puan. Cuma maksud dia jelah dari segi kita punya apa dia ni anggaran tu jelah dia benda tu dynamic sebenarnya lah kan. Dia tak fix lah sebab ada kemungkinan yang benda sebab kalau benda-benda yang super structure ni kita boleh nampak, kita boleh tapi benda-benda yang below structure, below ground level ni benda yang uncertainty banyak kan. Jadi dari segi cost tu kita dynamic lah. Yes. You have to dynamic sikit lah. You kena consider kan. Tapi kalau you nampak kan betul memang dah ceruk kan, you have to consider in certain amount of money to be considered. Yelah kan. Faham. Saya ada nak soalan, nak cakap ke nak soalan apa saya? Ada Puan. Okey Puan, macam Azram beritahu tadi, maksudnya VAE ni kita motor kita sebenarnya kita just jangka saja. Contoh macam projek tu, kita tak tahu sama ada JKR akan laksanakan design and build ke, dilantik perunding ke, in-house. So kita just assume je, contoh masa kita buat costing, kita akan assume benda ni akan lantik perunding. Projek ni kita akan piling. Projek more tu sebenarnya at the end sebenarnya dia tak akan accurate jugalah, maksudnya nanti akan ada plus minus jugalah dari segi cost tu. Maksudnya don't worry my dear. Cik, tu bukanlah, jangan risau ya, jangan risau, kita buat anggaran. We are not keluarkan tak sampai pun tahap PDA. Kita tak sampai tahap yang usual. Sebabnya selama ni kita tak pun dilibatkan untuk melihat semua-semua tu. Faham? So sekarang ni kita the first gear lah. Don't worry. Allah tak menguji, tak membebankan kita dengan kerja-kerja yang luar daripada kemampuan kita lah. InsyaAllah. You can do it. Okay? Puan, saya nak tambah sikit lah. Okay, betul juga macam saya kata tu kan. Macam kita tak nampak lagi JKR akan tender projek tu secara in-house ke, conventional perunding ke ataupun design and build. So macam mana kita dari segi yelah, sebab kalau kita kata projek tu nanti JKR later on dia nak lantik perunding, so dekat situ akan ada incurred cost kan. Jadi macam mana kita bila di peringkat pewujudan kontrak pewujudan projek ni, kita nak decide dari segi pelantikan perunding punya cost macam tu macam mana Puan? Betul. Sebab benda tu kita yang melaksananya JKR, tapi yang planningnya contoh kami KDN lah. So consider lah. Saya macam ni sebab JKR pun yelah, boleh tanya soalan ni 14 hari bulan. Okey, 14 hari bulan sebenarnya JKR sebenarnya kena susun balik lah. Susun tempat sebenarnya human resource kita memang tak cukup kalau semua nak buat in-house. At the moment, if you ask me, at the moment kita punya projek pun memang consider banyak design and build and inilah kecuali projek-projek yang memang dah ada dia punya ni lah. You boleh kena tengok balik benda-benda ni dan boleh ditanya pada 14 hari bulan sebab dia adalah ataupun ada sesiapa bos di sini, Encik Mozani ke apakah yang boleh menolong untuk peringkat yang untuk jawab pada hari ni. Ataupun tak apa, Bang Cikgu dulu. Boleh Puan, sebelum ni
yang kita sit down ada sesi dengan KPM, kita dapat satu input sebenarnya macam KPM dia akan masukkan maksimum contoh projek tu mungkin memerlukan perunding. Dia dah masukkan dekat dalam anggaran kos dia. Dia dah masukkan dulu. Jadi kalau once sampai kat JKR nak buat in-house, kita boleh discard benda tu lah. Tu satu cara. Satu lagi macam projek di Sabah dan Sarawak, memang kerajaan negeri minta perunding lokal yang buat submission. Jadi kalau kita tahu projek Sabah dan Sarawak, confirm kita letak memang ada perunding lah. Macam itu. Okay. Terima kasih Aidi. Boleh Encik Azran dan Encik Syed? Boleh Puan. Okay, kalau tengok dekat ni dekat ruangan chatting pun unit perusahaan nilai ada juga tolong jawabkan. Saya bacakan balik menjawab kepada soalan Engineer Azran Aziz. Maklumat teknikal yang belum lengkap di fasa pengujudan boleh dipertimbangkan melalui konsultasi dengan pakar dan orang yang berpengalaman bagi mitigasi risiko keperluan tersebut. Kos, kualiti dan tempoh yang sewajarnya perlu diambil kira semasa penetapan AKA dan penjadualan semasa berasaskan maklumat asas tersebut. So harap dapat membantu jawab soalan daripada Engineer Azran tadi. Okey, saya tengok dah 10.47. Saya rasa ada juga keperluan saya ni nak minum dulu sebelum saya nak sambung nanti pukul 11 So boleh terus bertanya dengan di ruangan chat. Kita rehatlah sekejap nanti pukul 11 kita jumpa Adi dan jumpa saya lagi lah. Jangan harap-harap tak jemulah nak jumpa kami berdua ni. Okey, terima kasih Engineer Khadijah. Okey. So kita berehat sebentar pukul dan kita akan sambung dengan program hands on untuk JN0 ni. Okey, untuk makluman tuan-puan, tuan-puan boleh memuat turun contoh borang GN0 tu kat dalam pautan nota khusus. Okey, dalam pautan nota khusus tu ada saya lampirkan bersama dalam folder JN0 contoh borang JN0 yang boleh tuan-puan muat turun untuk membantu tuan-puan tengoklah macam mana borang-borang tersebut. Actually GN0 ni dia lebih kepada, kalau saya tak silap dia lebih kepada borang semak So kalau ada yang bermasalah untuk memuat turun borang tersebut, boleh direct WhatsApp saya, nanti saya akan cuba share through WhatsApp. Okay, so again memang nombor saya dah jadi glamour dekat sini dah. Again dalam ruangan chat tu saya sharekanlah nombor telefon saya untuk tuan-puan kalau yang mana tak dapat nak buat turun borang JN0 tu boleh terus direct WhatsApp saya dan saya akan sharekan. So kita berehat sebentar, kita berehat sampai pukul 11 pagi dan pukul 11 pagi kita akan kembali semula. Okay, dan saya nampak di ruangan chatting masih aktif lagi dengan input-input daripada pakar-pakar kita pakar-pakar daripada unit perusahaan nilai, pakar-pakar daripada unit amalan terbaik. So tuan-puan pun mana yang rasa nak berehat dulu kita berehat, mana yang rasa nak teruskan chatting di situ untuk berkongsi maklumat dan juga bertanyakan soalan-soalan boleh buat demikian. So saya berhentikan dulu sesi kita sampai pukul 11 pagi, nanti kita akan kembali semula. Terima kasih. Assalamualaikum.